Test suara. Alright, baru ada. Okay, boleh? Ada suara? Okay. Oh, berapa minit cikgu baca cakap seorang tadi? Okay, tak apa. Cikgu ulang balik yang ni. Okay, pengecaman corak Uh, kita nak bandingkan algoritma search dan sort melalui pengecaman corak. Tapi sebelum tu kita kena tahu atau ingat balik apakah maksud pengecaman corak. So, pengecaman corak ialah satu teknik mengenal pasti ciri-ciri, struktur, bentuk input serta output dan sebagainya yang terdapat dalam suatu masalah. Okey, ini salah satu daripada teknik pemikiran computational. Jadi kamu kena tahu ada 4. Yang pertama ialah teknik leraian. Yang kedua pengecaman corak. Yang ketiga peniskalaan. Dan yang terakhir pengitlakan. Jadi kamu kena ingat maksud ke-4 teknik ini dan juga contoh-contoh dia. Dan jadi untuk pengecaman corak, dia melibatkan perbandingan corak antara masalah yang serupa atau sama untuk mencari persamaan dan perbezaan dalam masalah tersebut. Okey, jadi kita nak lihat apa corak yang sama dan juga perbezaan dalam beberapa masalah. Jadi kalau kita ada persamaan, kita boleh gunakan teknik penyelesaian yang sama. Kalau perbezaan, kita guna teknik penyelesaian masalah yang berlainan lah. Okey, jadi teknik ni penting dalam pembangunan algoritma kerana pengatur cara boleh mengenal pasti dan memahami corak masalah yang perlu diselesaikan. Macam cikgu cakap nombor 2 tadi. Okey, kita nak memahami corak dia. Okey, pengatur cara boleh membandingkan masalah yang hendak diselesaikan dengan masalah lain yang serupa dan telah memperoleh penyelesaian. So ini penting Sebenarnya kita dalam harian pun kita tiap-tiap hari sebenarnya ada juga kita melakukan teknik pengecaman corak ni. Cuma kita tak perasan perkara tu. Okey. Jadi contoh, ini salah satu contoh pengecaman corak. Okay, dalam matematik, pengecaman corak memudahkan formula matematik digunakan untuk soalan lain yang menggunakan konsep yang sama. Ini contoh yang paling mudah. Okey. Baik, ini adalah bentuk segitiga. Diberi luas segitiga ialah 1/2 darab panjang darab tinggi. Okey, soalannya, Jenny line tak kuat. Okey, tak apa. Okey, bagaimana mencari luas bagi kesemua bentuk geometri di bawah? Okey, so menggunakan teknik pengecaman corak, apakah ciri-ciri yang sama kamu dapat boleh perhatikan? Ada seorang nak jawab? Okey, ada beberapa orang yang tak line dia tak kuat so tak apa. Kalau tak dapat tak apa, kamu dah cuba. Nanti latihan tu lah yang penting latihan tu nanti buat. Okey, ni tak ada orang nak jawab. Okey, so kalau nak mencari kesemua luas bentuk geometri di bawah, cikgu tak kata apa bentuk apa kan. So daripada pemerhatian, okey, dari pemerhatian kamu nampak ini semua bentuk ni berbentuk segitiga. So coraknya sama iaitu segitiga. So kalau segitiga luasnya dah tentulah setengah darab panjang darab tinggi. Jadi kamu boleh cari semua luas bagi A, bagi B, bagi C menggunakan luas segitiga. Ini penyelesaian masalah kita.
kita gunakan luas dia sebab dia bentuknya sama dengan contoh, sama dengan bentuk segitiga. Sekejap tengok. Okey, seterusnya kita lihat perbandingan ciri-ciri algoritma search dan sort. Okey. So yang pertama kita tengok persamaannya dulu. Okay, persamaan dia yang pertama kedua-duanya menggunakan senarai. Kalau tak ada senarai kamu tak boleh buat, tak boleh search, tak boleh sort. Kosong tak ada. Dia mesti ada senarai. Yang kedua dia menggunakan gelong. Sebab apa gelong? Sebab dia akan berulang. Prosesnya berulang. Okey. Daripada item pertama sehingga item yang terakhir ataupun sehingga item yang kita nak cari tu kita dapat menggunakan gelong. Dia akan berulang-ulang sehingga item dapat ditentukan. Okey. So yang sebelah kiri dan kanan, okey, kiri dan kanan nanti ini ialah dia punya perbezaan. Okay, yang pertama algoritma search, dia fungsi dia mencari suatu item dalam senarai. Manakala algoritma sort, dia mengisi item dalam senarai mengikut urutan naik atau menurun. Dia susun naik atau menurun. Okay, perbezaan kedua, algoritma search dia membandingkan item carian dengan item tertentu dalam senarai. Manakala algoritma sort, isihan tamat, ini dia tak ada kena yang ni cuma dia perbezaan yang lain lah. Isihan tamat apabila semua item berada dalam urutan yang betul. Okay. Kemudian algoritma search boleh digunakan untuk senarai yang telah diisi atau belum diisi. Okay. Untuk algoritma sort digunakan untuk senarai yang belum diisi. Sort ni kita susun, jadi kita mestilah susun senarai yang belum diisi. Okay, kalau algoritma search dia tak kisah, mana-mana pun boleh. Kalau dah isi belum, yang belum pun boleh juga. Okay, dia ada teknik ada dua kaedah tu. Binary search dengan linear search. Linear search dengan binary search. Kalau binary search kamu kena susun. Kalau linear search tak perlu susun, tak perlu isi. Okay. So ini dia punya perbandingan ciri-ciri algoritma search dan sort. Jadi cikgu harap yang ni kamu boleh ingat dah. Tak susah pun sebenarnya. Yang ni nanti kamu buat dalam buku nota. Dia punya perbandingan ciri-ciri algoritma search dan sort. Okay, so untuk latihan tajuk 3.15 ni, aktiviti 3.10. Okay, so kita ada dua algoritma 1 dan dua algoritma 2. Jadi kamu baca, kemudian lakukan perbandingan, kemudian kamu tentukan mana satu algoritma bagi search, mana satu algoritma bagi sort. Okay, bila dah tentukan, kamu tulis justifikasi jawapan anda. Kenapa kamu kata yang contoh algoritma 1 ni search. Tuliskan kenapa. Okay. Kemudian kamu buat peta iting. Okay, yang simple lah macam tadi untuk perbezaan dan persamaan bagi kedua-dua algoritma ini. Okay. Okay, itu untuk tajuk 3.15. Okay. Okay, nanti cikgu share dalam grup. Okay, kita sambung kepada 3.16. Okay, ni second last lah. Okay, menghasilkan algoritma melibatkan gabungan search dan sort. Okay, so yang ni kita ada gabungan search dengan sort. Tapi kita nak hasilkan algoritma sajalah. Pseudo code dengan carta alih ni kita tak sentuh tak masuk dalam tajuk. Cuma algoritma sahaja. Okay.
Okey, ada kalanya aktiviti mencari dan mengisi memerlukan gabungan untuk memudahkan penyelesaian masalah. Okey, kadang-kadang kita kena gabung. Tak semestinya kita cari saja. Mungkin kita kena cari dan kita susun baru cari. Itu contoh. Okey, begitu juga dalam proses membina atau cara. Okey. Kadang-kadang gabungan teknik search dan sort perlu digunakan. Okay, bagi suatu masalah atau situasi yang mengaplikasikan teknik search dan sort, pengatur perlu memilih gabungan teknik yang sesuai supaya output yang diperoleh adalah seperti yang diingini. So, jadi kamu kena tengok situasi, kemudian apa teknik search yang sesuai, sama ada binary search ke ataupun linear search. Kemudian untuk bahagian sort, kamu kena tengok situasi ataupun senarai item dia. Jadi kamu kena tentukan sama ada kamu gunakan bucket sort ataupun bubble sort. Jadi ada dua tu lah, dua search, dua sort. Dua kaedah tu kamu kena tentukan. Untuk tingkatan 3 ni. Okey, gabungan kedua-dua teknik ni akan mempercepatkan dan memudahkan proses penyelesaian suatu masalah. Okey. Okay, kita tengok contoh 3.13 pembinaan algoritma bagi gabungan search dan sort. Perhatikan dia punya ayat. Search dan sort. Untuk yang akhir nanti kita tengok search atau sort. So ada perbezaan. Okey, contoh semasa aktiviti penangkapan ikan di laut, apabila pukat dinaikkan ke atas kapal, nelayan akan mencari ikan. Okay, kita highlight dulu. Okay, mencari ikan berkualiti yang mempunyai nilai dalam pasaran. Ikan-ikan ini akan diasingkan dan dimasukkan ke dalam bakul. Manakala ikan-ikan lain akan dilepaskan semula ke laut. Ikan-ikan yang terdapat di dalam bakul akan diisih mengikut jenisnya. Okay. So bila kamu baca ni, kamu boleh dapat tangkap apa teknik yang kita boleh gunakan. So untuk yang pertama tu, hanya ada gambar je lah. Mencari ikan, pukat dinaikkan, kemudian dia dapat ikan kan. Okay, lepas tu yang ni dia asingkan lah, asingkan dia masuk dalam bakul. Yang ni bakul ni dia dah asingkan lah ataupun dia susun ikut jenis-jenis ikan. Okay, ni contoh dalam kehidupan seharian. Walaupun dia nelayan tangkap ikan, ada juga dia punya gabungan. Kita boleh buat algoritma. Okay, so algoritmanya yang pertama kita ikut dia punya situasi, dia punya dia punya proses. Okay, yang pertama naikkan pukat ke atas kapal lah ni. Pukat dinaikkan. So kalau kamu tak naikkan pukat, kamu takkan dapat ikan. So kamu kena nyatakan naikkan pukat ke atas kapal. Yang kedua, cari ikan berkualiti. Yang ni, mencari ikan berkualiti yang mempunyai nilai dalam pasaran. Okay, kalau kamu tulis cari ikan yang berkualiti, tapi mungkin kita tak tahu kalau dia ada nyatakan ni, kamu tulislah. Okay, supaya kita tahulah tujuan dia. Kemudian, jika ikan tidak berkualiti, yang tidak mempunyai nilai dan pasaran, lepaskan semula ke laut. So yang ni bahagian ini. Okay. Jika ikan, jika, bila dah jika dia ada dalam gelong, dalam gelong. Okay. So bila naik ada ikan banyak-banyak, okay, so dia check satu-satu. Ni okay tak? Okay, kalau okay masuk dalam bakul. Kalau tak okay, kalau tidak,
lepas ke laut. Itu dia ulang balik kepada ikan yang kedua. Macam itulah dia punya proses. Okay, yang keempat, isih ikan mengikut jenis. Itu yang terakhir lah. Okay, ikan yang dah dimasukkan dalam bakul, kita isikan dalam, kita isih ikut jenis. Okay. Okay. So itu dia punya algoritma. Algoritma bukan pseudocode. Pseudocode lain Ini dia punya proses lah. Langkah-langkah satu hingga langkah terakhir. Okay, so untuk latihan bagi gabungan search dan sort, so yang ni cikgu dah modify sikit dia punya arahan daripada dalam buku tu. Okay, dalam buku je aktiviti kumpulan. Okay, yang ni cikgu ubah ikut kesesuaian kita buat masa sekarang. So, jadi untuk senarai yang diberi ni, okay, yang pertama, isihkan senarai tersebut mengikut urutan. Okay, mengikut urutan. Yang ni ikut urutan menaik lah. Alright. Nyatakan teknik sort yang sesuai digunakan. Okay, untuk mengisi senarai di atas. Dan juga nyatakan teknik search yang sesuai digunakan. Okay, nyatakan saja. Pendek je. Kemudian, tulis algoritma bagi mengisi senarai di atas. Dan seterusnya mencari nombor 13. Algoritma Kalau algoritma, macam tadi lah, simple ayat saja. Okay, boleh Untuk dua latihan untuk hari ni. Okay, ini tak susah lah sebab dia algoritma. Baik, ada soalan? Tak ada soalan, angkat tangan. Tak ada, okey, ngam. Okey, so ngam 8.30 kita online. So setengah jam lagi offline lah. Offline tu kamu buat latihan kalau siapkan lah. So jangan lupa hantar dekat link yang cikgu dah pin dekat dalam grup. Kehadiran, kehadiran isikan yang belum. So ini ada 22. Sekarang ni ada baru 17. Okey, yang lain tu boleh isilah. Alright. So sekian saja untuk hari ini. Kita jumpa hari hari Jumaat untuk subtajuk yang terakhir. Alright. Okay, jumpa lagi sama-sama. Okay. Hmm?